我们再次同心祷告。 Di momen ulang tahun ke-86 ini ya Tuhan, kami gerejamu datang di hadapan-Mu. Memohon Tuhan sekali lagi berbicara bagi kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh memaknai ulang tahun gereja kami ke-86, memaknai dengan hati Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap gereja kami. Sehingga ke depan kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur hari ini kita merayakan ulang tahun ke-86 gereja kita. 感谢主哦，今天我们能够再次的去庆祝我们教会的86周年。 Di momen ulang tahun ke-86 gereja kita, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan 那么在这个时候呢，我们要一起来思考神的话语。 yang diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 13 ayat yang kelima. 就是取自于使徒行传的第12章24节到13章的第5节。 Saya akan membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja. 我只念了它的第2节和第3节。 Firman Tuhan demikian, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. 他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。 Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lalu mantan guru saya, seorang pendeta emeritus, merayakan ulang tahun yang ke-73. 弟兄姐妹们，前一段时间呢，我一个老师，他也是一个荣休牧师，他庆祝了他的第73岁的年华。 Dia menuliskan suatu refleksi tentang kehidupan atau anugerah dari kehidupan yang Tuhan berikan baginya. 他写了一段反思篇，是关于上帝所赐给他的年华。 Dia mengatakan sebagai seorang yang sudah lansia. 他说，作为一个年长的人， Terkadang kita perlu menghindari untuk melihat cermin. 有时候呢，我们要避免去看镜子， Dan sering-seringlah melihat kaca jendela. 但我们要更经常的去向外看。 Karena seorang lansia yang suka melihat cermin, 因为如果一个年长的人常常看镜子的话， maka dia akan selalu melihat segala kelemahan dan kekurangannya. 那么他会更多的去看到的是自己的缺陷。 Dia akan melihat kulitnya yang semakin keriput. 也许他看到的是自己的皱纹越来越多了。 Dia akan melihat akan kehidupan fisiknya, secara fisik dia semakin lemah. 或者他会发现自己的身体越来越虚弱， Dia melihat bahwa dia akan semakin tidak berguna lagi. 或者他会发现自己越来越无助了。 Dan pada akhirnya apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat itu mempengaruhi dia untuk bersikap dan bertindak. 使得他的这个看法呢，能够影响到他的每一个行动。 Dia mengatakan saya adalah seorang lansia yang selalu melihat keluar jendela. 他说：“我是一个常常向外看的一个年长。 Setiap pagi saya membuka jendela dan saya melihat taman-taman yang indah. 所以每次当我打开窗户的时候，我看到外面的风景。 Dari kacamata pribadi saya selalu melihat terbuka kepada dunia yang ada. 在我的角度来看呢，我每次都是看到这美好的世界。 Ketika saya melihat keluar, 当我往外看的时候， maka saya terdorong untuk melakukan sesuatu. 我就心里有一个推动，有一个冲动去做点什么。 Apalagi ketika saya melihat keluar terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan.
更何况我看到那些还未认识主的 Saya 灵魂， terdorong untuk keluar untuk pergi. 我有一个冲动要出去跟他们说。 Saudara pendeta ini 73 tahun dia masih sehat dan masih produktif sampai hari ini. 弟兄姐妹们，这位牧师呢，他虽然是73岁的，但是他还是很健康。 Dan hidupnya berdampak bagi banyak orang karena dia selalu melihat keprihatinan di sekitar mereka. 因为他常常关注周围的环境，所以他是对大家是很有影响力的。 Saudara, apa yang dikatakan pendeta ini? 然后这个牧师是这样说， Saudara, bisa saja ini menjadi gambaran gereja hari ini. 可能能够描述我们今日的教会。 Banyak gereja hari ini terlalu banyak bercermin ke dalam dirinya. 因为今日的教会呢，它很多是专注于自己， Dan semakin dia melihat dirinya, 他越看自己的时候呢， semakin dia menemukan kelemahan kekurangan dari gerejanya. 他越发现自己的缺陷， Dia akan melihat bahwa dia kurang dana. 他可能会发现自己基金 Dia 方 akan 面的 melihat 不足， bahwa dia kurang SDM. 或者人力资源方面 Dia 的 akan 不足， melihat kekurangan fasilitas dan lain sebagainya. 或者是设备等方面的不足。 Dan gereja seperti ini 然后这样的教会呢， nantinya menjadi gereja yang tidak berbuat apa-apa dan gereja yang mati. 是成为一个什么都没做的教会。 Tetapi ada gereja yang selalu melihat keluar, saudara. 但是有些教会呢是向外看的教会， Ketika dia melihat keluar, 当他们向外看的时候， dia melihat ada begitu banyak pelayanan di luar yang harus dilakukan. 他发现外面有很多的侍奉是要做的， Dia melihat bagaimana ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 他发现有很多人还没有认识主， Orang yang belum percaya Tuhan. 他们还没有信主， Dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. 无论是他们来自于任何种 Mereka 族， membutuhkan kasih Tuhan. 他们是需要神的爱， Mereka belum menemukan kasih anugerah Tuhan. 他们没有发现神的爱， Sehingga dia pergi keluar. 所以他向外， Dia melupakan segala kelemahan, kekurangan gerejanya. 他就把自己教会的缺陷给忘了。 Saudara, gereja seperti inilah yang disebut dengan gereja yang misioner. 那么这样的教会呢，就是我们所谓说的差传的教会， Gereja yang memfokuskan semua pelayanan ke dalam untuk melihat atau menjangkau keluar gereja. 就是专注于一些侍奉，就是接触外面的人。 Bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi gereja Tuhan hari ini? 这不就是上帝要我们所做的吗？ Bukankah itu yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi gereja hari ini? 这不就是上帝的旨意，让我们教会所做的吗？ Saudara, itu yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus sampai hari ini. 这就是门徒们所做的，直到今日。 Tetapi kalau kita kembali melihat gereja-gereja secara umum hari ini, 但是如果我们再次去看我们今日的教会呢？ ada begitu banyak gereja yang tidak kembali kepada tujuan awal Tuhan mendirikan gereja. 很多教会都没有回到基督建立教会的初衷。 Gereja tidak lagi memfokuskan pada usaha-usaha pelayanan keluar penjangkauan terhadap jiwa-jiwa baru. 他们再也没有专注于就是向外的这个侍奉。 Gereja terkungkung dengan permasalahan-persoalan ke dalam gereja. 他们被一些就是教会里面所有的问题给受限制了， Sehingga gereja lupa tujuan utama keberadaan gereja itu. 使得教会忘记他们存在的这个意义。 Saudara, pertanyaan bagi kita sebagai gereja yang berhari ulang tahun ke-86 hari ini. 那么，作为庆祝86周年的教会的我们， Apakah segala aktivitas pelayanan kita ke dalam gereja itu mengarahkan, memfokuskan kita supaya jemaat-jemaat kita menjadi jemaat yang bersaksi atau tidak? 我们教会所办的一些属灵活动，是不是能够影响到外面的人来接近上帝呢？ Saudara, hari ini saya mengajak kita belajar dari satu gereja. 那么今天我想跟大家一起来学习一个 Satu 教会， gereja yang relatif masih muda. 就是一个相当年轻的教会， Satu gereja non-Yahudi pertama. 就是一个非犹太人的第一个教会， Satu gereja yang begitu misioner. 就是一个差传的教会， Yaitu gereja Antioquia di daerah Syria. 就是在叙利亚的一个教会叫安提亚教会。
Dan melalui gereja ini kita boleh berefleksi diri terhadap gereja kita hari ini. 那么看到这个教会的时候呢，我们可以反省一下我们自己， Agar supaya kita bisa menjadi gereja yang keluar memberitakan Injil Tuhan. 使得我们可以成为向外传福音的教会。 Gereja seperti apakah yang disebut dengan gereja misioner? 那么差传的教会是什么样的教会呢？ Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang digerakkan oleh firman Tuhan. 那么差传的教会是由上帝话语推动的教会。 Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 Alkitab mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas mereka tinggal 1 tahun di Antioquia. 在使徒行传里面记载呢，就是巴拿巴和扫罗，他在安提阿是待了1年的时间。 Di sana mereka mengajar banyak orang. 在那边呢，他们教导很多人。 Kata mengajar itu sinonim dengan kata memuridkan. 那么这个教导跟培训门徒是同一个意思。 Saudara, kata memuridkan di sini tidak sekedar mereka mendengar firman Tuhan. 那么这里所谓的培训门徒呢，不只是他们只是听神的话语， Tetapi kehidupan mereka itu menjiwai firman Tuhan. 但是他们的生命是反映了神的话语， Dan mereka juga dilatih untuk melayani Tuhan. 然后他们也被训练来侍奉主。 Nah, dalam pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi ini, 那么在对这个非犹太人的服侍呢， Paulus dan Barnabas mereka pertama-tama mereka mengajar firman Tuhan. 那么巴拿巴和扫罗做的第一件事情就是教导神的话语。 Mereka meletakkan dasar firman Tuhan yang kuat bagi gereja di Antioquia. 那么他们把这个坚固的根基，就是种在了这个安提亚的教会， Lalu mereka melatih mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. 然后训练他们成为神的仆人。 Nah, dengan dasar firman Tuhan yang kuat ini, 然后有了这个坚固的信心， maka Alkitab mengatakan mereka menghasilkan para pelayan-pelayan yang luar biasa. 使得他们能够结出一些很优秀的神的门徒。 Dikatakan ada Markus, ada Simeon, ada Lukas, ada Menahem dan lain sebagainya. 里面说到了有马可、有约翰、有马念等等。 Mereka dikatakan sebagai nabi dan juga mereka mengajar jemaat. 他们是先知，然后他们也是教导了会友。 Saudara, fokus pelayanan mereka pertama adalah fokus kepada pengajaran yang kuat terhadap firman Tuhan. 那么他们的焦点就是他们专注于神的这个根据真理的教导。 Ini menjadi fondasi dasar untuk gereja Antioquia, mereka memiliki visi untuk memberitakan Injil keluar. 这就是安提阿教会的基础，就是他们有一个意向是向外传福音。 Saudara, kita bisa melihat bagaimana jemaat Antioquia. 那么弟兄姐妹们，我们可以看到安提 Ketika 阿的 mereka 教会， memiliki firman Tuhan yang kuat, 当他们有了一个坚固的神的话语时， mereka menjadi jemaat yang begitu tekun di dalam berdoa. 他们就在祷告方面是建立了 Mereka 心意。 menjadi jemaat yang taat di dalam beribadah. 他们也是在敬拜的时候也是很 Mereka 遵从。 berpuasa. 他们进食， Dan pada akhirnya saudara, mereka keluar untuk memberitakan Injil. 直到最后呢，他们是向外传福音。 Dan mereka juga memiliki suatu kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. 然后他们也是有一个敏锐的心来去聆听神的 Kita 声音 melihat。dalam ayat 12 pasal 12 ayat 24 dikatakan bahwa jemaat ini bertumbuh, jemaat itu berkembang begitu pesat dan luar biasa. 我们可以看到，在第24节里面，说到是神的道日渐兴旺，越发广传。 Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang memuridkan. 一个差传的教会是一个能够培养门徒的教会， Gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan baik. 就是能够把真理正确的教导出来。 Saudara, inilah dasar dari pelayanan-pelayanan kita. 这就是我们服侍或者侍奉方面的最基本的元 Ketika 素。 kita mengerti firman Tuhan dengan baik, 当我们对真理有一个良好的理解的时候， maka kita akan melayani sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. 那么我们就会按照神的话语去服侍。 Firman Tuhan yang baik bagi kita. 一个良好的神的话语的理解。
Itu yang mendorong kita untuk terus memberitakan Injil. 能够推动我们一直传福音。 Tanpa ada firman Tuhan, 如果没有神的话语的话， kegiatan-kegiatan pelayanan kita, 那么我们所做的一些侍奉， kegiatan-kegiatan misi kita, 我们所做的一些差传， semua hanya sebatas kegiatan-kegiatan sosial. 这一些都是公益活动而已。 Itu sebatas aktivitas-aktivitas yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya tidak rohani. 也许这些活动看起来是那么的属灵，其实并没有。 Saudara, gereja Antioquia mereka adalah gereja yang mendasari segala kehidupan mereka di dalam firman Tuhan. 安提亚的教会呢，他们是以神的话语作为中心。 Oleh karena itu ketika Roh Kudus berbicara bagi mereka, 所以当圣灵跟他们说的时候呢， Roh Kudus mengatakan utuslah hamba Tuhan orang yang terbaik yaitu Barnabas dan Paulus untuk Tuhan. 就是圣灵说你要派出最好的，就是巴拿巴和保罗。 Saudara, mereka tidak berusaha untuk mempertahankan Rasul Paulus dan Barnabas. 他们并没有说要坚决不放这个巴拿巴和保罗， Karena mereka tahu bahwa itulah tujuan dari gereja itu sendiri. 因为他们很清楚这就是教会的目的， Itulah tujuan akhir dari pelayanan gereja. 这就是教会服侍的这个最终目的。 Saudara yang kasih Tuhan, salah satu negara yang banyak mengutus misionaris hari ini 主内弟兄姐妹们，直到今日呢，就是其中一个国家是这个差遣最多宣教师的， adalah negara Korea Selatan. 就是韩国。 Saudara, hal ini dimulai pada tahun 1912. 这是自从1912年开始， Secara khusus Sinode Gereja Presbyterian. 就是特别是老长会的宗会， Saudara, mereka mengadakan sidang raya. 他们举办了一个联会常年大会的时候， Di dalam sidang raya itu, 那么在这个大会中呢， Roh Kudus menggerakkan hati para pemimpin gereja. 圣灵感动了他们教会的领导， Untuk mengingat kembali tentang tujuan keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini. 再次提醒他们就是教会的存在的意义。 Oleh karena itu mereka mengarahkan tujuan gereja mereka 所以呢，他们就转移了他们的这个教会的目 untuk 标 pergi keluar 来向外 untuk memberitakan Injil. 来向外传福音。 Setelah sidang raya itu, 直到这个大会结束之后， mereka mengutus 3 keluarga untuk menjadi misionaris di China. 他们差遣了3个家庭到了中国去。 Satu abad kemudian 2012, 然后这个一个世纪过去之后呢， mereka mengutus 24.000 misionaris ke 170 negara. 他们差遣了24000宣教师到170个国家。 Dan tahun lalu di tahun 2020, 然后去年的2020年呢， ada 60.000 orang yang diutus dari gereja Presbyterian ke berbagai negara di dunia. 那么一共有6万个宣教师被差遣到各个国家去。 Mengapa mereka berani mengutus orang yang begitu banyak? 那么他们为什么那么勇敢去差遣这么多的宣教师呢？ Secara manusia, pernah nggak mereka berpikir dananya itu dari mana? 可能作为人类有一个这样正常的想法，就是他们的基金是从哪里来的？ Pernah nggak mereka berpikir orang-orang sebanyak ini dari mana? 或者他们是否想过这些人是从哪里来的呢？ Saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak melihat itu. 主内的弟兄姐妹们，他们并没 Tetapi 有 mereka 看这些， menangkap visi Tuhan. 但是他们是抓住了神的意象。 Semua dari kegelisahan hati dari para pemimpin gereja. 这一切都是来自于他们领导的这个担心。 Pemimpin gereja yang tahu firman Tuhan. 他们的领导是完全清楚神的话语， Sehingga mereka mau belajar taat terhadap perintah Tuhan. 使得他们要学习遵从神的话语， Sehingga mereka melaksanakan amanat agung Kristus. 使得他们去实行神的大使命。
Bagaimana dengan gereja kita hari ini? 那么我们的教会又如何呢？ Adakah kita taat 我们是否已经遵行 terhadap perintah firman Tuhan? 或者顺服神的话语？ Hari ini kita bersyukur kita merayakan ulang tahun ke-86. 那么今天我们很感恩能够再次的庆祝这个第86周年。 Setelah 86 tahun, hari ini kita akan mengutus seorang tenaga misi. 那么这个86周年过后呢，今天我们要教会要去差遣。 Saudara, saya yakin ini adalah bagian dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. 我相信这就是我们对神的话语的顺服的一个表现。 Kita berdoa bagi gereja kita. 我们要为我们的教会祷告。 Di momen umur yang ke-86 kita mengutus satu orang. 在这个86周年呢，我们能够差遣一个人。 Tahun-tahun ke depan kita akan lebih banyak mengutus banyak orang untuk ketaatan kita terhadap firman Tuhan. 那么希望以后的日子里呢，我们能够差遣更多的宣教师。 Saudara, hal yang kedua. 那么弟兄姐妹们，第二点， Gereja yang misioner adalah gereja yang digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus. 差传的教会呢，是有圣灵引导的教会。 Saudara, pelayanan kepada Tuhan harus dimulai dari kepekaan dan ketundukan kita terhadap suara Roh Kudus berbicara bagi kita. 我们侍奉主，一定要从一个敏锐的心，就是敏锐聆听圣灵的声音。 Gereja di Antioquia ketika mereka mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada mereka untuk mengutus Barnabas dan Paulus. 所以当安提亚教会他们听到圣灵跟他们说要去分派巴拿巴和保罗的时候， Mereka berdoa sekali lagi. 他们再次的去祷告， Lalu mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi keluar. 然后最后呢，他们分派了巴拿巴和保罗去了。 Saudara, kalau kita meneliti lebih dalam lagi, 如果我们更深入的去看的话， sangat menarik mengapa mereka tidak bertanya kepada Tuhan. 很有趣的一点呢，他们为什么没有去质疑或者是疑问上帝？ Mengapa harus Barnabas, mengapa harus Saulus? 为什么非要巴拿巴和保罗呢？ Bukankah mereka adalah hamba Tuhan senior yang memiliki karunia yang luar biasa? 他们就是当地教会的这个年长的主仆，为什么非要他们去？ Mereka sangat dibutuhkan oleh gereja. 教会是很需要他们的， Apalagi Paulus baru pulang dari pelayanan. 更何况这个保罗他刚从侍奉回来， Harusnya Tuhan membiarkan Rasul Paulus dan Barnabas tetap di gereja. 上帝不是应该把巴拿巴和保罗留在这个教会吗？ Bukankah ada hamba-hamba Tuhan yang lain? 不就是有其他的主仆吗？ Tetapi mereka tidak egois, saudara. 但是他们并不自私， Mereka tidak berusaha mempertahankan Barnabas dan Paulus. 他们并没有说坚决不放巴拿巴和扫。 Mereka tidak pernah berpikir gereja mau jadi apa kalau ditinggalkan Paulus dan Barnabas. 他们根本就没有就是想过，就是如果巴拿巴和扫罗去了，教会会变成什么样？ Mereka sepenuhnya taat terhadap pimpinan Roh Kudus. 他们完全顺服圣灵的带领。 Sebagai gereja, 作为教会， kita harus memiliki kepekaan mendengar suara Roh Kudus. 我们要有一个敏锐的心来聆听圣灵的声音。 Untuk dapat memiliki kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus, 那么有这个敏锐的心呢， kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 我们要与上帝有一个良好的关系， Melalui ibadah, melalui doa, melalui puasa. 可能通过敬拜啊，或者是祷告，或者是禁食， Dan melalui firman Tuhan. 也通过神的话语。 Karena Roh Kudus tidak berbicara seperti kita berbicara kepada teman kita. 因为圣灵的声音并不像我们跟彼此说话一样， Roh Kudus berbicara di dalam doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. 圣灵是通过我们与上帝的这个祷告。 Roh Kudus 跟我们说 berbicara 的 di dalam hati kita. 圣灵是在我们心里说话。 Karena itu perlu kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. 于是呢，我们需要有一个敏锐的心去聆听。 Saudara, satu saat ada seorang mahasiswa tingkat akhir. 弟兄姐妹，有一次这个有一个大学生， Tidak lama lagi dia akan praktek 1 tahun. 不久后呢，他要去实习。
Dia berdoa kepada Tuhan 然后他要向神祷告， agar Tuhan menunjukkan rencana Tuhan di mana dia harus melayani. 使得上帝能够指出他要到哪个地方去服侍。 Sambil berdoa dia memegang peta Indonesia. 他边祷告边拿着这个印尼地图， Tuhan menunjukkan satu daerah di mana dia harus melayani. 然后上帝就指出他要到一个地方去。 Saudara, daerah ini dia tidak pernah pikirkan sebelumnya bahwa dia akan tinggal dan melayani di sana. 那么这个地方呢，他是从来没有想过自己会去到那里的。 Selama dia berdoa, dia tidak pernah berdoa untuk daerah itu. 他在祷告的过程中，他并没有曾经为这个地方祷告过， Karena itu saudara, dia berdoa sekali lagi. 所以呢，他就再次的祷告。 Tetapi Tuhan tetap menunjukkan bahwa daerah ini yang harus menjadi tempat pelayananmu. 但是上帝仍然指出，就是这个地方。 Padahal kondisi di daerah itu tidak aman. 其实呢，那个地方的那个情况并不是很乐观。 Sedang terjadi perang suku. 那个时候是有一个宗族的这个征战， Dan banyak sekali korban jiwa. 也牺牲了不少人。 Tuhan mengatakan engkau harus pergi ke sana. 但是神依然说，你必须得去那里。 Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita mahasiswa itu mengatakan hanya 1 tahun saja. 然后简单来说，那个大学生最后还是说了，好吧，就1年， Dia akan berusaha bertahan melayani di sana. 他就会咬牙坚持的在那边侍奉。 Setelah 1 tahun lewat, 然后1年过去了， 2 tahun kemudian dia berdoa sekali lagi. 然后2年后他再次的祷告， Dan Tuhan menuntun dia kembali lagi ke tempat itu. 然后上帝再次的引领他回到当初的那个地方。 Saudara, mahasiswa itu adalah saya. 那我所说的大学生指的就是我。 Saya tidak percaya minum air kapuas itu orang bisa balik lagi. 我根本不相信喝了卡江的水会再次的回来哈。 Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun saya sehingga sampai hari ini saya sudah 20 tahun melayani di tempat ini. 但是我相信是圣灵引导了我，所以直到今天呢，我已经服侍了有20年的时间了。 Saudara, gereja yang misioner 弟兄姐妹们，一个差传的教会 adalah gereja yang memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. 是他们是有这个圣灵引导的教会。 Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, 如果圣灵跟我们说的时候， kita harus mengutus hamba Tuhan untuk melayani di ladang misi. 一定要差遣一个主仆去 Kita 宣 harus 教， taat. 我们必须得顺服。 Kalau Roh Kudus menuntun kita untuk melayani di bidang pelayanan tertentu, kita harus taat. 如果圣灵说要我们去到某一个事工的服事的话，我们必须得顺服。 Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, kita harus buka pos PI, kita harus buka pos PI. 如果圣灵说我们要开拓这个布道所，我们必须得开拓。 Saudara yang kasih Tuhan, terkadang sebagai anak-anak Tuhan, 弟兄姐妹们，有时候我们身为神的儿女， kita seringkali tidak memiliki kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. 我们常常失去了这个敏锐的心来聆听圣灵的声音。 Bisa saja saudara kita mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada kita, 有时候我们可能听到了圣灵在跟我们说， tapi kita berusaha untuk menghindar. 但是我们是选择了逃避， Kita berusaha pura-pura tidak mendengar. 我们就假装听不见。 Kita berusaha merasionalisasikan perintah Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak berbuat apa-apa. 我们去合理化，就是圣灵的声音，直到最后呢，我们什么都没做。 Gereja yang misioner adalah gereja yang taat pada pimpinan Roh Kudus. 一个差传的教会是顺服圣灵的教会。 Saudara, yang ketiga, 然后第3点， gereja yang misioner adalah gereja yang digerakkan oleh kuasa doa. 一个差传的教会是以祷告为动力的教会。 Jemaat Antioquia adalah jemaat yang berdoa. 安提亚教会呢，他们是以祷告为动力的教会。 Mereka mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada mereka ketika mereka sedang beribadah dan berdoa. 当他们敬拜祷告的时候，他们能够听到圣灵在跟他们说话。 Setelah itu mereka berdoa sekali lagi.
之后呢，他们再次的祷告， Mereka mau mengkonfirmasi benar nggak ini suara Roh Kudus. 他们又再次的去确认这是圣灵的 Mereka 声音吗？ mau menyerahkan pelayanan yang mereka rencanakan itu ke dalam pimpinan Tuhan. 他们又把他们计划中的这个事工去交给上帝。 Saudara, mereka memahami pentingnya berdoa. 所以他们很清楚祷告是何等的重要。 Mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa doa. 他们很清楚，如果没有祷告的话，他们是一无所能。 Ketika mereka mengutus hamba Tuhan mereka untuk melayani ke ladang misi pada waktu itu. 所以当他们去差遣当地的族谱去宣教的时候， Itu sama saja dengan bunuh diri. 这好像是自杀一样。 Itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. 这就等于他们是冒着生命危险， Karena sewaktu-waktu seorang tenaga misi pada waktu itu akan dibunuh, 因为他们时时刻刻都会被杀， akan dianiaya, akan dipenjarakan. 或者会被逼迫，或者会被关到监狱里面。 Dan kita tahu bagaimana Paulus dalam pelayanan dia menghadapi hal yang demikian. 我们也清楚保罗在他的服侍的过程中，他也经历了这些。 Karena itu mereka tahu bahwa doa itu harus menjadi yang pertama dan terutama. 所以他们很清楚，祷告必须得成为最主要的一部分。 Saudara, seringkali kita mendengar orang mengatakan, 弟兄姐妹，我们常常会听到别人这样说。 ketika kita sudah membuat program perencanaan berarti sudah 50% keberhasilan. 如果我们已经计划好了，那么已经达到50%的成功率了。 Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu bahwa perencanaan itu sangat penting. 作为主仆呢，我很理解这个计划是何等的重要。 Tetapi merencanakan sesuatu tanpa diawali dengan satu doa itu adalah kesia-siaan. 但是如果你没有以祷告去开始一个计划的话，这一切都是徒然的。 Apalagi di dalam pelayanan kepada Tuhan. 更何况在主里面的侍奉， Jangan kita mengharapkan pelayanan kita berhasil tanpa doa. 我们不要想到我们的侍奉可以成功，如果我们没有以祷告来开始。 Jangan mengharapkan pelayanan kita itu dipimpin oleh Tuhan jikalau kita tidak memiliki lutut untuk berdoa. 如果我们没有认真的去祷告的话，我们不要去想我们的服事必须得成功。 Saudara, seorang misionaris yang bernama Gio Fraser. 那么有一位宣教师，他叫赋能人。 Pada tahun 1900-an dia dengan istrinya melayani di suku Lisu di barat daya China. 在1900多年前的时候，他跟他的妻子到了一个中国西南地区那边去宣教。 Belasan tahun mereka melayani di sana. 在那边他们服侍了有10几年的时间， Tidak ada hasil sama sekali. 他们一无所获。 Suami istri ini mengalami depresi yang begitu luar biasa karena tidak ada hasil. 那么他们就感觉到特别的沮丧，因为没有任何的结果。 Bahkan istrinya mengatakan kepada Tuhan, 甚至呢，他的妻子跟神这样说， ambillah nyawaku daripada saya melayani tanpa hasil. 他说：“上帝，我宁愿死。” Dia dan suaminya berjuang melawan kuasa-kuasa gelap yang ada di sana. 比起我的服侍一无所获，然后他们是很努力的去应付魔鬼的这个权利。 Saudara, dalam kondisi yang frustasi, 然后弟兄姐妹们在这么一个沮丧的气氛呢， Fraser dan istrinya berlutut berdoa di hadapan Tuhan. 然后这个赋能人跟他的妻子呢就跪下祷告。 Lalu dia meminta gereja yang mengutus memberikan 10 orang untuk berdoa bagi pelayanan mereka. 然后他们就求这个教会呢去派几个人为他们祷告。 Saudara, mujizat terjadi begitu luar biasa. 然后奇迹就发生了。 Tahun-tahun berikut dalam pelayanannya, 然后他们服侍的往后几年呢， puluhan ribu orang Lisu itu menerima Tuhan Yesus. 那么这个傈僳族有上万人，他们也接受了上帝。 Saudara, dalam kesaksiannya Fraser mengatakan, 然后在他的见证里面，这个赋能人这样说， tidak ada gunanya mengajar dan berkhotbah untuk suku Lisu. 他说：“如果你传讲神的话语给傈僳人是没有用的。 Jika mereka masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa jahat. 如果他们还是被这个魔鬼的权力给捆绑，
Anda berperang melawan masalah yang mendasar dari suku Lisu. 因为你面对的是傈僳人最基本的问题。 Dan ketika Anda berdoa, 但是当你祷告的时候， doa mengubah segala sesuatu. 祷告改变了一切。 Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang berdoa. 所以主内弟兄姐妹们，差传的教会是祷告的教会。 E.M. Bounds dalam bukunya Kuasa Karena Doa mengatakan, 在伯恩斯的书籍里面，就是祷告的力量是这样说。 apa yang diperlukan gereja sekarang ini? 那么教会近日所需要的， Bukanlah mesin-mesin yang lebih banyak atau lebih baik. 不仅是更多或者是更好的机器， Bukan pula organisasi-organisasi dan cara-cara baru. 也不是新的机构或者是方法， Melainkan orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus, orang-orang yang suka berdoa. 而是圣灵使用的人们，就是爱祷告的人， Orang-orang yang memiliki kuasa di dalam doa. 就是有祷告大能的人。 Roh Kudus tidak mengurapi rencana-rencana saja, 圣灵不仅要高抹这计划， tetapi mengurapi orang-orang, manusia-manusia yang suka berdoa. 而是高抹爱祷告的人。 Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang digerakkan oleh doa. 所以差传的教会是有这个祷告作为动力的教会。 Sudahkah gereja kita menjadi gereja yang digerakkan oleh doa? 我们的教会是否已经是以祷告为动力的教会了呢？ Sudahkah kita memiliki waktu-waktu pribadi di dalam doa kepada Tuhan? 我们是否已经自己这个抽出了时间，就是认真的去祷告呢？ Sudahkah kita mengikuti persekutuan-persekutuan doa yang ada? 我们是不是已经参加了已经有的这个祷告会？ Bagaimana dengan pelayanan yang kita lakukan hari ini? 那么我们所行的事工又如何呢？ Bagaimana dengan program-program yang kita canangkan yang selama 1 tahun ke depan ini? 那么看到教会所办的这个计划又怎么样呢？ Apakah semua dimulai dari lutut yang berdoa? 是不是这一切都是以跪下去祷告来开始？ Bagaimana dengan perencanaan-perencanaan hidup kita? 那么我们生命中的计划又怎么样呢？ Apakah semua dimulai dengan doa dan terus-menerus kita doakan? 是不是以祷告来开始，然后一直的祷告？ Saudara, marilah kita sebagai gereja, 那么弟兄姐妹，我们作为教会， kita harus memfokuskan pelayanan kita untuk berdoa bagi gereja ini. 我们要专注我们的这个事工，就是以祷告为动力的。 Hari ini kita akan mengutus hamba Tuhan kita untuk melayani di ladang misi. 我们今日呢，教会要差遣一位主仆去宣教。 Saudara tahu apa yang saya khawatirkan? 弟兄姐妹们，知道我担心的点是什么吗？ Saudara, saya tidak pernah khawatir berkaitan dengan dana. 我从来没有为基金担忧过， Saya tidak pernah khawatir tantangan pelayanan di ladang misi. 我也没有担忧他在这个宣教工厂那边所面对的这个挣扎和挑战。 Tetapi sampai pagi hari ini, 但是直到今天早上， saya khawatir adakah orang yang mau berdoa untuk hamba Tuhan yang kita dukung. 我担心的一点就是是否有人为这位主仆祷告。 Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya menuliskan di buletin kita. 那么今天呢，我们在这个的期刊里面写了， Kalau ada orang yang mau berdoa untuk pelayanan ini, 如果有人要为此事祷告， bisa hubungi saya melalui WA saya. 可以联系我，通过我的电话号码。 Saudara, kita sering mendengar kalimat, marilah kita mendukung pelayanan gereja dengan 3D. 我们常常会听到，我们要以这个3D 来支持我们的这个事工， Daya, dana, dan doa. 就是资源、基金和祷告。 Saya mau katakan, jangan dulu saudara memberi daya dan dana. 我想说的就是，弟兄姐妹们不要先给予这个资源和基金， Sebelum saudara berlutut berdoa. 如果你没有以祷告来开始， Daya dan dana bisa tidak ada. 这个资源和基金可以没有， Tetapi jikalau ada doa, 但是如果有祷告的话， maka daya dan dana itu pasti ada. 那么资源跟基金肯定会有的。 Tetapi kalau ada dana, ada orang, tetapi tidak ada doa, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik.
但是就算有这个资源和基金，但是没有祷告的话，那么这个事工是不会顺利完成的。 Pelayanan itu tidak akan berarti apa-apa. 那么这个事工也是毫无意义。 Oleh karena itu, silakan saudara bisa menghubungi saya setelah khotbah ini. 所以这个讲道结束之后呢，大家可以联系我， Supaya kita mau berdoa untuk pelayanan gereja. 我们要为我们教会的事工祷告。 Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun GKKB Pontianak yang ke-86. 然后最后呢，我想说，祝这个西家基督教会坤甸堂会的第86周年。 Jadilah gereja yang selalu melihat keluar. 希望我们的教会可以成为一个往外看的教会， Gereja yang misioner. 是一个差传的教会， Gereja yang digerakkan oleh firman Tuhan. 就是以神的话语去 Gereja yang 感动的教 digerakkan 会， oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. 就是以圣灵来推动的教会， Gereja yang digerakkan oleh doa untuk melaksanakan amanat agung Kristus. 是以祷告来作为